Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampai ke surah Maryam ya. Ayat yang ke-77 ya. Mari sama-sama kita buka helaian ya, dua helaian terakhir daripada surah Maryam ya, surah yang turun di Mekah ya, surah yang turun di Mekah dan surah yang menjadi apa kita panggil ya, menjadi bacaan ya para ibu-ibu yang mengandung ya, kerana sifat Maryam itu seorang yang tabah ya menghadapi cabaran hidup dia ya, kematian ayah semasa berada dalam kandungan ibunya ya, meninggal ibunya waktu Maryam masih kecil, diambil sebagai anak angkat ya oleh Nabi Zakaria, oleh isterinya Eliasabeth. Kemudian mengandung dalam usia sekitar 15 tahun ya, ditohmah, dicerca, apa kita panggil, tuduh dengan tuduhan yang pelbagai ya, dan akhirnya lahirlah ya seorang nabi daripada rahim Maryam ya. Dan kita tahulah ya cabaran yang dihadapi oleh Maryam ya di dalam membesarkan Nabi Allah Isa, menyelamatkan Nabi Isa itu ya daripada nak dibunuh ya oleh Roman Empire, sehinggalah Nabi Isa ya apa kita panggil diangkat oleh Allah ya ke langit yang kedua. Jadi surah Maryam surah yang menjadi panduan ya kepada apa kita panggil ya, kepada banyak pihak ya, terutamanya orang yang melalui saat-saat ujian Allah Subhanahu Wa Taala ya. Walaupun orang lelaki tak mengandung ya, tapi tak ada masalah ya, surah Maryam banyak pengajaran dia. Dan surah Maryam ya juga mengandungi cerita tentang bagaimana Maryam melahirkan anak. Jadi mudah-mudahan ya dengan membaca surah ini, dengan doa kita minta kepada Allah supaya seperti mana Maryam dimudahkan ya proses melahirkan anak, proses bersalin, begitu jugalah orang yang membaca ataupun beramal dengan surah ni. Ya, itu mukadimah kita. Ayat yang ke-77 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Afara'aital ladzi kafar. Afara'aita ya. Mula di depan tu, hamzah di atas alif ya. Kadang-kadang dia boleh jadi bentuk present tense verb ya. Tapi kadang-kadang ya, kadang-kadang dia dia menjadi persoalan, adakah ya ataupun apakah ya. Adakah boleh ataupun apakah ya. Apakah maka. Ra'aita dia past tense ya, sebab dia punya pronoun dia kat belakang, afara'aita ya. Kalau perempuan afara'aiti ya, kalau ramai afara'aitum ya. Jadi ta tu mana anta, adakah engkau mengetahui ataupun adakah engkau tidak melihat ya, wahai Muhammad, kepada allazi kafar ya, kepada orang yang telah kufur. Jadi orang yang kufur di sini ya, kata Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ialah Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ya namanya. Dia seorang pemimpin VIP Mekah, orang kafir penyembah berhala ya, tetapi nanti ya anak dia Amru bin Al-As ya menjadi gubernur Mesir yang pertama zaman Saidina Umar. Beliau sahabat Nabi ya yang lewat masuk Islam bersama Khalid bin Al-Walid ya. Ni bapa dia tak masuk Islam. Bapa dia VIP Mekah, pandai bercakap, pandai berhujah ya, dan pandai kelentung orang juga ya. Jadi Nabi ditanya oleh Allah, apakah Nabi tidak tahu ataupun tidak melihat kepada seorang lelaki, allazi, seorang, kafara, yang telah kufur. Kalau ramai allazina kafaru, kalau seorang allazi kafar ya. Yang dia kufur tu, dia engkar tu apa? Yang dia engkar tu ialah bi ayatina, ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah ya. Antara ayat kami tu ialah tentang kematian, tentang adanya kehidupan selepas mati, tentang alam kubur ya. Semua cerita-cerita sam'iyat
cerita-cerita yang didengar tapi tak pernah kita tengok. Sebab tak ada orang mati 2-3 tahun mati, 10 tahun mati, hidup balik tak pernah dengar lagi. Ya, melainkan orang yang dimatikan sementara belum masuk kubur lagi. Ashabul Kahfi contoh. Ya, kemudian apa ni Nabi apa kita panggil Nabi Uzair, ya, dimatikan ataupun ditidurkan selama 100 tahun. Ashabul Kahfi 309 tahun. Kemudian dihidupkan, tapi mereka tidak dikebumikan. Ya, tapi kalau dikebumikan hidup balik itu satu benda yang luar biasa. Jadi apa yang dia ingkar? Yang dia ingkar adalah tentang ya ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan kehidupan selepas mati. Dia tak percaya. Ya, mati itu dia percaya. Tapi bagi dia mati itu adalah pengakhiran hidup. Ya, mana kalau dah mati selesai. Ya, tu cerita dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita tengok sambungan dia. Waqala, ya, dia pun berkata, Al-As bin Wa'il tadi. La'utayanna, pasti, ya, ada pasti, lam di depan tu pasti. Ya, lam taukid, ya, lam mengatakan pasti. La'utayanna, pasti aku akan diberi, ya, malan, harta, wa waladan, dan anak. Ya, jadi dia confident, ya, dia confident dia akan dapat harta dan dapat anak ketika dibangunkan semula di akhirat besok. Ya, jadi sebab tu Allah tanya dia. Ya, Allah tanya dia apa? Ya, at-tala'a al-ghaiba, adakah si Al-As ni dia tahu tentang benda gaib? Ya, dia tahu ke? Dia pun tak tahu, dia pun tak percaya. Amittakhadha 'indar rahmani ahda, ataupun dia ada buat janji dengan Allah, ya, nak mati berapa lama kemudian hidup balik. Tak ada janji dengan Allah. Tak ada orang buat janji dengan Allah. Allah yang tetapkan. Ya, itu mukadimah kita. Dan Allah kata, kalla, sekali-kali tidak. Sanak tubuh ma yaqulu. Ya, kami akan mencatat apa yang dia cakap. Ya, tuan-tuan kena tahulah cerita dia. Cerita dia ialah dia telah menempah, ya. Menempah apa? Dia telah menempah sebilah, apa kita panggil, sebilah senjata. Dia sebagian riwayat menyebut pedang. Jadi dia tempah pedang kepada salah seorang sahabat Nabi namanya Khabbab bin Al-Arad. Ya, Khabbab bin Al-Arad, jangan lupa dia salah seorang sahabat Nabi yang awal masuk Islam. Seorang tukang besi, ya. Jadi seorang tukang besi, jadi Al-As datang untuk tempah, ya, buat pedang dengan dia. Jadi bila siap, ya, dia pun bagi tahu pada Al-As, Al-As datang, Al-As ambil pedang tapi tak nak bayar. Bila ditanya pasal apa tak nak bayar, ya, dia kata, ya, biar aku mati dulu, lepas aku mati aku akan hidup balik dan Allah akan bagi aku. Dia sindir je lah, dia tak percaya pun. La'utayanna, pasti aku akan diberi malan, harta dan anak. Masa tu nanti aku akan bayar. Sedangkan dia tak percaya pada kehidupan selepas mati. Jadi Allah kata, kalla, sekali-kali tidak, ya, dia tak ada janji dengan Allah. Sanak tubuh, pasti kami akan menulis, mencatat ma yaqul, apa yang dia cakap. Ya, wa namuddu lahu, dan kami akan panjangkan, we will prolong, panjangkan, ya, prolong apa, minal azab, azab yang dia dapat, madda, sepanjang-panjangnya di akhirat besok. Sejak daripada kubur, ya, Allah akan azab dia dengan azab yang cukup lama. Ya, tu 3 ayat pertama sebagai mukadimah. Kalau ada soalan silakan. Ya, Kak Zainab ada apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat tu ayat Ayatina. makruah. Makruh. Qara'a, daripada qara'a, makruah. Ayat-ayat yang dibaca. Mana ayat Quran lah. Betul lah. Ya. Okey, terima kasih. Ya. Jadi ayat terbagi 2, ya. Kak Zainab tanya salah satu, ayat makruah. Ayat makruah mana ayat yang dibaca, ayat Quran lah. Hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran, ya. Yang kedua kita panggil sebagai ayat-ayat manzurah. Manzurah mana ayat yang kita lihat. Ya, ayat tu ialah tanda-tanda kebesaran Allah, sama ada melalui ayat-ayat Quran yang dibaca ataupun yang dilihat, ya. Ayat yang dilihat tu apa? Ya, alam inilah. Ya, bila kita tengok bulan, bintang, matahari, kita tahu ada pencipta dia. Jadi ramai orang yang dia tak pernah baca Quran tapi dia melihat alam dan dia masuk Islam kerana dia melihat, ya, keindahan penciptaan Allah tu. Ya, selalu kita dengar siapa? Saintis. Ya, saintis masuk Islam. Sebab apa saintis masuk Islam? Ya, Kak Zainab, ya. Pasal apa saintis ni mudah masuk Islam? Sebab dia melihat apa? Lihat kejadian alam. Yalah, dia lihat apa contoh dia? Kebesaran Allah. Yalah, bagilah contoh. Kebesaran Allah tu dia punya Langit, matahari. saintis.
Ya, bukan astronomer saja ya, bukan astronomer, bukan maknanya orang kaji bintang ni. Saintis macam kita kata doktor pakar, ya, orang yang buat kajian-kajian terhadap badan tubuh manusia, anatomi, ya. Bila dia buat kajian, apa dia jumpa? Ya, yang kita nak kaitkan. Bila dia buat kajian, bila dia bedah badan manusia kan, tengok jantung, tengok paru-paru, tengok usus manusia, ya, dia akan sampai satu kesimpulan bahawa bahawa apa yang ada dalam tubuh manusia ni seperti mana di luar bukan jadi secara accidental atau incidental, tak, tapi dia jadi secara perancangan Allah yang rancang. Ya, masakan kita kata jantung kita boleh bergerak, ya, boleh berdenyut, ya, boleh mengepam darah, ya, takkanlah benda tu tak ada siapa yang mencipta, dia jadi macam tu saja, ya. Jadi takkan kita kata mesti ada pencipta dia. Jadi bila dia buat kajian, dia mendapati bahawasanya mesti ada satu kuasa yang maha tinggi, ya. Walaupun kita kata orang sains ni kadang-kadang tak percaya Tuhan, ya, tapi ramai juga ahli sains yang dengan kajian dia, ya, dia punya R&D dia, research and development dia bertemu dengan kebenaran, dia bertemu dengan kebesaran Allah, masuk Islam dia. Ya, Ustaz pernah cerita tentang seorang doktor pakar kulit, ya, di salah sebuah universiti di Thailand, ya. Kalau tak salahnya Universiti Chulalongkorn, ya, di Thailand. Jadi dia pakar bedah, ya, dia pakar kulit. Ya, pakar kulit kita panggil dermatologis, ya. Dermatologi, derm tu makna kulit. Ya, dia pakar kulit yang berasal daripada Jepun, mengajar anak-anak murid dia di Thailand, ya. Dan dia dijemput untuk menghadiri satu persidangan di Jeddah. Ya, dia wakil daripada Thailand lah, ya. Dia orang Jepun tapi wakil daripada Thailand, universiti dia. Dia hadir persidangan antarabangsa, ya, tentang medical lah, ya, yang berkait dengan perubatan, ya, dan dia dengar pembentangan daripada tokoh-tokoh, ya, saintis Islam lah, daripada Arab Saudi, daripada Jordan, ya, daripada banyak negara-negara Arab yang cerita tentang kompleksiti tubuh manusia ni dan cerita tentang ayat-ayat Quran yang berkait dengan dia. Terutamanya ayat-ayat Quran yang berkait dengan siksaan Allah di akhirat besok. Ya, kulit yang terbakar Allah ganti dengan kulit yang baru, ya. Jadi apabila dia tanya soalan, ya, dia terkejut bila tahu bahawasanya cerita tentang tu telah disebut oleh Quran 1400 tahun yang lalu. Ya, dan dikatakan dia telah memeluk Islam dan berjaya pula, ya, membawa masuk beberapa pelajar dia daripada Thailand, ya, untuk memeluk Islam. Ya, kerana dia kagum dengan isi kandungan Al-Quran. Ya, kita mungkin tak berasa begitu, ya, sebab kita bukan saintis sebagai contoh, ya. Jadi kalau kita buat kajian dalam bidang kita kaitkan dengan Quran, sebenarnya Quran dah cerita lama. Ada banyak perkara yang berkait dengan sains, ya, yang telah dibuktikan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Ya, sebelum ditemui perkara tersebut oleh manusia, oleh saintis, Quran dah sebut lama. Takkanlah Nabi Muhammad SAW yang tulis Quran ni, ya, dah tentu Quran ni datang daripada zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah tuan-tuan. Ya, tu cerita dia. Okey, ada soalan lain silakan. Ya, siapa yang terlibat? Sebenarnya siapa tadi yang jahat ni? Orang kafir tadi siapa tuan-tuan? Allazi kafar tu siapa nama dia? Al-Ash bin Wa'il. Al-Ash bin Wa'il. Beliau adalah bapa kepada siapa tadi? Amru bin Al-Ash. Ya, dia Sod. Amru bin Al-As. Sod, ya. Jadi Amru bin Al-As ni beliau adalah gubernur Mesir yang pertama. Ya. Kalau tuan-tuan pergi ke negara Mesir, pergi ke Kairo, tuan-tuan akan jumpa masjid pertama di Mesir, ya. The first mosque, ya, di Kairo yang dibina di seluruh Mesir adalah Masjid Amru bin Al-As. Ya, Ustaz pernah sebut pada tuan-tuan lama dulu, ya, mungkin tuan-tuan dah lupa. Masjid ni diimami oleh seorang qari, ya, Mesir, ya, namanya Syekh Jibril. Syekh Jibril tu sedaplah bacaan dia, ada gaya tersendiri dia baca Quran. Ya, dia salah seorang imam besar, ya, di Masjid Amru bin Al-As yang terletak di ancient Kairo lama. Ya, Kairo lama ni maknanya zaman dululah, ya. Sekarang Kairo ada bandar baru macam kita lah, ya. Kita ada Kuala Lumpur, ya. Tapi kita ada bandar baru di Putrajaya. Macam itulah, ya, kita kata bandar baru. Di bandar baru, ya, ada bangunan-bangunan besar lah, tapi di bandar lama ada tinggalan sejarah, ya. Ada Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i,
Ya, ada masjid Amr bin Al-As, ya, ada perkampungan Yahudi di situ, ada sinagog, ada cerita Amr bin Al-As, ya, apa kita panggil, ya, tersilap, ya, ketika mengambil sebahagian tanah orang Yahudi untuk buat masjid. Orang Yahudi tadi telah hantar surat, ya, kepada Saidina Umar bin Al-Khattab yang berada di Madinah, minta supaya Umar ambil tindakan, ya. Jadi Umar bila dapat tahu, ya, tanah orang Yahudi telah diambil, ya, secara mungkin tersilap lah, ya, sebab tak ada apa kita panggil, tak buat ukur tanah, kita kata, ya. Patutnya kalau ada land surveyor, ya, dia datang dibuat, kita tahu mana kita punya kawasan. Macam ustaz di kampung ni lah, ya, kadang-kadang kita tanam pokok masuk kawasan orang lain. Kemudian bila pokok berbuah, ya, kita dapati pokok tu masuk dalam kawasan orang lain. Macam mana? Ya, buah tu kita punya ke jiran punya. Jadi sebab tu ada apa? Ada batu tanda. Ya, batu tanda kawasan, kita kata. Yang kalau kampung ada tak peduli sangat. Longkang masuk tanah orang lain, ya. Pokok ditanam di tempat kita kadang masuk tanah orang lain. Jadi benda-benda tu perlu diambil perhatian. Pernah berlaku zaman Saidina Amr bin Al-As di Mesir, beliau telah terambil sedikit kawasan tanah orang Yahudi. Kebetulan tanah tu kosong, ya. Jadi dia ingatkan tanah, sebab Amr bin Al-As ni bukan orang Mesir, kan. Jadi maklumat yang dia dapat tu salah. Jadi dia pun bina bangunan masjid. Bila dah siap, ya, rupanya terambil tanah orang Yahudi. Dan akhirnya Umar arahkan supaya bangunan yang telah dibangunkan di kawasan orang Yahudi tadi, ya, oleh kerana Yahudi tak nak jual. Kalau Yahudi boleh jual, senang. Yahudi tak nak jual, maka dirobohkan setakat mana kawasan yang masuk, ya, dalam kawasan orang Yahudi tadi, ya. Walaupun bangunan masjid dah dibina. Jadi itu ada cerita Amr bin Al-As. Beliau gubernur Mesir, ya, yang pertama, dan beliau ketika hijrah, ya, dia tak masuk Islam lagi, lambat masuk Islam, tapi ketika hijrah dia berusia 50 tahun. Ya, seperti mana Kak Zainab ada share itu, kan, ya. Setelah dia cek dengan ustaz pun bagi pembetulan, ya, dan bagi tokok tambah sikit lah, ya, pada nota yang Kak Zainab buat, ya. Alhamdulillah, ada kita sebut Nabi ketika hijrah 53 tahun. Umur Nabi 53, kan, ya. Saidina Abu Bakar 51 tahun. Dia 2 tahun junior pada Nabi. Kalau Amr bin Al-As umur dia 50 tahun. Dia junior 3 tahun pada Nabi. Ya, dia lambat masuk Islam. Ya, dialah yang lobby Raja Najasyi ketika orang Islam berhijrah ke sana. Ketika Osman, ya, Saidina Osman, ketika Az-Zubair bin Al-Awwam, Ja'far bin Abi Talib hijrah ke Habasyah ataupun Eritrea, ya. Pada masa itu Amr bin Al-As dihantar oleh orang kafir Quraisy pergi ke kita panggil ke Eritrea sana untuk lobby, ya, raja supaya raja batalkan suaka politik. Ya, macam kita sekarang lah, ya. Contoh kita sekarang, siapa tokoh pendakwah antarabangsa yang Malaysia bagi kita panggil PR, tuan-tuan. Sebagai contoh, ya. Siapa, tuan-tuan? Haji Syari, ya. Siapa tokoh, ya, antarabangsa yang kita bagi PR kat Malaysia? Allah, siapa tu yang dari India tu? Zakir Naik. Zakir Naik. Ya, jadi macam itulah orang Mekah, orang Islam diberi suaka politik, ya, oleh pemerintah Najasyi di Eritrea. Walhal Eritrea tu, Najasyi itu asalnya agama Nasrani, ya, tapi dia seorang yang adil, ya. Jadi orang Islam datang untuk minta bantuan, ya, minta bantuan perlindungan, dia bagi, ya. Jadi Amr dihantar oleh orang-orang Quraisy daripada Mekah. Masa tu Amr masih kafir. Beliaulah yang telah lobby, ya, bagi hadiah, bagi rasuah lah kepada raja supaya raja batalkan. Tapi raja tahu kedatangan dia untuk lobby, untuk bagi rasuah, raja tak terima. Menunjukkan adilnya, ya, Najasyi, walaupun dia diberi hadiah. Ya, dia tahu dah, ya, tujuan dia untuk melindungi orang Islam yang ditindas, ya, bukan kerana agama tapi atas dasar kemanusiaan. Ya, kadang-kadang atas dasar human right aja. Ya, tapi sebagai manusia kita kena laksanakanlah, ya. Bukan human right, tuan-tuan, animal right pun kita kena jaga, ya. Kucing kita panggil dibunuh, ya. Tak diberi makan, dibiarkan, tak boleh, ya. Anjing pun sama juga, tuan-tuan. Ya, kita kena ambil perhatian juga benda-benda begini, ya. Jadi oleh kerana itu maka dia jaga keselamatan, ya, jamin keselamatan orang Islam. Ya, dia seorang yang adil. Amr pergi, Amr gagal. Amr lah, ya, orang yang sama. Ini bapak dia, tuan-tuan, ya, yang tak beriman sampai kesudah lah. Jadi bapak dia buat tempah pedang, tak nak bayar. Bila dia nak bayar, dia kata nanti aku bayar ketika aku bangkit di akhirat besok.
ya, bangkit pada kubur, dia tak percaya pun. Maknanya dia main-main saja. Ya, dia mempersendakan agama. Sebab tu disebut allazi kafar, orang yang mempersendakan agama. Ya. Adakah dia ni ada buat hubungan, ya, ada buat perjanjian dengan Allah? Tak ada. Jadi setiap apa yang dia cakap kami akan catatkan, ya, bukti dia. Ya. Dan di akhirat besok, ya, starting daripada masuk alam kubur, kami akan azab dia, kami akan panjangkan azab dia. Ya, bukan sekejap-sekejap, ya. Tapi kami akan panjangkan. Kami akan azab dia selama-lamanya, ya. Kerana apa? Kerana di dunia dulu dia mempermain-mainkan, ya, akidah Islam. Maknanya dia tak percaya ada kehidupan selepas mati. Mati dia percaya, tapi kehidupan selepas mati, maknanya alam kubur, mahsyar, ya. Kemudian titian sirat, syurga neraka, semua dia tak percaya. Jadi bila dia tak percaya, ya, patutnya dia tak adalah guna hujah tu kan, tapi dia guna juga hujah tu. Ya, sebab dia nak larikan diri sebagai satu bentuk escapism untuk dia tidak membayar hutang, ya, setelah dia punya pedang tadi disiapkan oleh Khabbab bin Al-Arat. Jadi Khabbab bin Al-Arat bagi tahu pada Nabi, ya, dia kata ayat ni turun pada aku. Jadi peringkat awal Nabi tak tahu, ya, melainkan Jibril bagi tahu. Jadi kadang-kadang ada ayat yang turun, bila ayat tu kena pada orang-orang tertentu, maka orang tersebut akan bagi tahu pada Nabi. Ya Rasulullah, ya, dia kata apa? Ya, dia kata ayat ini ditujukan kepadaku. Ya, jadi maknanya mungkin Nabi dah dapat sedikit gambaran, tapi Nabi tak tahu siapa. Jadi sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, ayat ni kena pada aku. Bila ditanya balik, ya, maka dia bagi tahu orang tersebut yang telah mengingkari ayat-ayat Allah ni adalah Al-As bin Wa'il. Kadang-kadang macam tu, tuan-tuan, ya. Jadi bukan menunjukkan Nabi yang tulis Quran tu. Ya, kerana kadang-kadang ada cerita bila Allah turunkan, ya, dia sebagai satu bentuk respon Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritakan Nabi ada berlaku kes ni, ada insiden yang berlaku. Nabi tak tahu. Kalau sahabat tak cerita, Nabi tak tahu. Ya, jadi orang duk sebut, ya, ada orang ni kasyaf. Kasyaf tu mana dia tahu benda-benda pelik, benda-benda apa kita panggil, benda-benda yang belum berlaku, ya. Kebanyakannya tu adalah tipu je, tuan-tuan. Semua tu tipu je. Ya, tak ada orang tahu apa akan berlaku akan datang. Ya, dia boleh mengagak, dia boleh, ya, kita kata menjangka, tu mungkin. Tapi memastikan tak, ya. Nabi pun kalau Allah tak bagi wahyu, Nabi tak tahu. Ya, ketika orang tanya, orang Yahudi tanya pada orang Mekah, ya, orang Mekah tanya ke Nabi, ya, tanya pada Muhammad, ya, dia tahu tak kisah 7 pemuda yang tidur dalam gua? Nabi tak tahu. Ya, melainkan setelah Allah turunkan surah Kahfi baru Nabi tahu, tuan-tuan. Jadi maknanya ini semua ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, dengan rukun-rukun iman. Ya, Allah sebagai pencipta. Ya, dia percaya tak ada Tuhan yang mencipta dia? Dia percaya. Tapi dia beribadah tak kepada Tuhan dengan apa kita panggil, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Tak. Ya, dia sembah Allah itu mengikut kebudayaan dia saja, ikut kebiasaan mak ayah dia, ya, datuk nenek moyang dia, bukan seperti mana yang diajar oleh Nabi Allah Ibrahim dulu. Sebab tu Nabi Muhammad diutus untuk memperbetulkan, bawa balik manusia kembali kepada jalan kebenaran, tuan-tuan. Okey, ada apa sebelum kita sambung ayat yang ke-80? Ada apa-apa? Tuan-tuan dan puan-puan, ada apa? Silakan. Okey, boleh faham? Jadi maknanya setelah ayat ini turun, Khabbab tu dia rasa tenang lah Ustaz, ya? Sebab Allah dah bagi tahu dia bahawasanya, ya, apa yang diperlekehkan oleh Al-As bin Wa'il tu, dia akan dapat balasan lah. Ya, cuma sampai ke sudah hutang tak bayar lah. Ya, hutang tak dibayar. Ya, kita tak tahu adakah ada sahabat lain tolong bayar ke apa, kita tak tahu. Tak ada cerita lah. Cuma pengajaran dia ialah orang yang bermain-main, ya, dengan kehidupan selepas mati. Dia tak percaya. Dia tak percayalah aku. Ya, banyak juga artis-artis pun ada, tuan-tuan. Ya, artis-artis di Indonesia pun ada. Ya, bila orang tanya cakap pasal azab kubur, cakap pasal syurga neraka, dia kata tak apa, duduk neraka pun tak apa. Ya, mana dia main-main. Ya, dia memperlekeh, ya. Bukan dia tak percaya, tapi dia sombong, ya, sebab dia rasa mungkin nanti suatu hari nanti dia ada masa untuk bertaubat. Tapi kita tak tahu panjang umur sejauh mana. Ya, jadi jangan sampai peringkat begitu, tuan-tuan. Ya, orang Arab pun ada juga. Artis-artis, ya, orang Arab tak percaya. Ya, tak percaya, bukan tak percaya. Dia rasa bahawasanya dia masih ada peluang untuk bertaubat. Tak apa, dia buat jahat dulu, ya, cakap sombong sebagainya, main-main gurau-gurau. Kadang-kadang dalam lawak jenaka, ya, dia buat gurau-gurau. Ya, dia kata kalau apa kita panggil, ya, kalau apa ni malaikat maut datang pun, ya, dia kata dia pakai topeng lah, ya, dia akan sembunyilah apa, malaikat maut takkan kenal. Sebab
malaikat maut dapat gambar lama. Ya, bila Allah bagi dia gambar untuk dia cabut nyawa tu, ya, itu gambar yang lama yang tak up to date. Ya, jadi bila dia pakai, dia ubah gaya rambut, dia ubah muka solid dan sebagainya, maka bila bila malaikat maut datang, malaikat maut tak kenal dia, jadi selamat dia. Dia boleh main-main macam tu. Ya, sedangkan takkanlah benda-benda yang berkait dengan kematian ni benda yang boleh kita buat main, tak boleh, tuan-tuan. Okey, ya. Ada lain? Silakan. Haji Mak Syah ada apa? Ya. Apa Datin Lin ada apa? Kak Mas, Kak Maimunah. Ustaz. Ya. Just nak general knowledge. Towards the end, Maryam ni dia kahwin tak Ustaz? Tak kahwin. Dia tetap kekal sebagai Virgin Mary di kalangan orang Kristian, sama. Ya. Jadi di kalangan orang Kristian kan tetap panggil dia Virgin Mary. Kalau dia berkahwin mestilah panggil Madam Mary kan. Ya, mana virgin lagi. Ya, begitu juga dalam Islam kita panggil dia Maryam Al-Azra. Ya, tuan-tuan boleh salin Maryam Al-Azra. Azra maknanya virgin. Ya, wanita dara, ya. Jadi tak kahwin. Sebab itu di akhirat besok, ya, dalam cerita Maryam, ya, Ibnu Katsir ya, dalam Stories of the Prophet yang kita baca ensiklopedia, ya, sirah para nabi dan rasul, disebut ya bagaimana nanti Allah ya nikahkan, kawinkan Maryam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga besok. Ya, ada cerita, ya, ada riwayat yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya. Itu jelah, ya. Jadi kalaulah Maryam berkahwin dengan seseorang di dunia dan suaminya pun beriman masuk syurga, dah tentulah ya dia akan menjadi isteri kepada suami tersebut. Tapi kerana beliau kekal sebagai virgin, sebagai Azra, maka di akhirat ya dia akan dinikahkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapan dia, tuan-tuan. Okey, ada lain? Ada apa? Ya. Dia dah lahirkan anak consider virgin juga ke Ustaz? Virgin dari segi tak kahwin. Dari segi tak kahwin kan? Dari segi dia tidak berkahwin. Ya, mana dia tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Ya, dari segi dia seorang ibu, memang betul lah dia dah melahirkan, sudah tentulah kan. Ya, mana rahim dia bukan rahim seorang dara lah, ya, tapi status dia, ya. Macam kita kata orang perempuan kan. Okay, katalah dia mengandung anak luar nikah, ya. Jadi orang boleh panggil dia madam lah, betul lah kan, sebab dia ada anak. Tapi dari segi status dia tetap tidak berkahwin. Ya, tidak berkahwin, ya. Cuma macam tadilah, ya. Maryam ni special, ya. Sebab apa? Sebab proses mengandung dia tu bukan melalui kita kata hubungan seksual, bukan. Ya, tetapi ditiup roh oleh Jibril melalui perintah Allah masuk ke dalam rahim dia. Jadi sudah tentu kita kata satu benda yang luar biasa lah yang tak pernah berlaku. Ya, yang tak pernah berlaku kita kata, ya. Kalau kita kata Sayyidatina Hawa, ya, isteri daripada Nabi Adam, dia bersama dengan Nabi Adam ada berlaku hubungan suami isteri. Tapi kalau Maryam tak pernah, ya. Jadi tak ada kes macam tu dalam dunia ni daripada zaman Nabi Adam sampailah ke akhir zaman, tak akan ada kes, ya, yang berlaku pada Maryam. Memang satu-satunya wanita yang macam mana lagi kita nak sebut, ya. Bila Quran sebut dia sebagai Azra lah. Ya, bila hadis-hadis Nabi lah, ya, hadis-hadis Nabi sebut dia Maryam Al-Azra, kekal. Ya, kita panggil dia Virgin Mary juga, ya. Walaupun dia sudah mengandung dan ada anak. Itulah, ya, jawapan seperti mana dalam hadis-hadis Nabi. Okey, ya, ada lain, tuan-tuan? Ya. Sama. Ustaz, dalam cerita Kristian siapa Joseph tu Ustaz? Joseph the Carpenter ni adalah dikatakan dia dulu engage kepada Maryam. Ya, maknanya dia punya fiancé dia lah, ya. Jadi Maryam tu memang ada hubungan keluarga dikatakan dengan Joseph the Carpenter, ya. Tapi dalam Islam tak adalah, cerita tu tak ada, ya. Kalau kita terjemah cerita Kristian kita panggil Yusuf An-Najjar. Joseph An-Najjar the Carpenter, ya, Najjar, ya. Jadi tukang kayu, ya. Jadi memang dia ada rumah, ada bengkel, ya, ada workshop dia di apa kita panggil di Nazares, ya. Sebab Nabi Isa dilahirkan di Nazares dan dia juga pernah bekerja, ya, di bengkel Joseph the Carpenter. Ya, sebab tu Nabi Isa kalau orang tanya dia, apa antara kerja Nabi Isa? Ya, Nabi Isa sebagai seorang An-Najjar, sebagai seorang tukang kayu. Ya, kalau macam kita kata Nabi Daud, ya, raja hebat, ya, tapi dia juga seorang tukang besi. Ya, tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peniaga, ya,
penternak kambing kita kata, ya. Jadi nabi-nabi dan rasul ni ada kepakaran dia masing-masing, ada pekerjaan dia, profession dia, ya. So dalam bab tadi Joseph the carpenter tu, ya, bila dia tahu Maryam ini pilihan Allah, telah mengandung, ya, dia tak berkahwin lah, dia yang jaga, dia yang ambil tanggungjawab untuk menjaga Maryam. Kalau kita tengok gambar-gambar gereja tuan-tuan akan tengok ada keldai yang ditunggang oleh seorang perempuan, ya, Virgin Mary, pegang anak Nabi Allah Isa, Jesus Christ, ya, dan ada lelaki yang menarik dia punya tali keldai tadi. Yang menarik tali keldai itu ialah Joseph the carpenter. Ya, cuma macam tadilah, ya, watak tu tak disebut dalam Islam lah. Mungkin ada cerita-cerita yang ditulis oleh sebahagian para ulama, mungkin ambil daripada cerita Nasrani lah, ya. Tapi dari segi kesahihan kisah tu wallahu alam, tak berani nak komen lah. Tapi cerita tu masyhur lah. Ya, kalau kita pergi ke Palestin bagi contoh, ya, memang ada rumah Joseph the carpenter, ada bengkel dia, ya. Sebab Nabi Isa lahir di sana dan disembunyikan oleh maknya untuk sementara waktu, ya, di bawah gereja, ya. Sekarang di gereja, dulu tak ada gereja, ya. Sekarang ni gereja tu 2 tingkat, bawah gereja tu, bawah tanah. Kalau kita pergi ke apa kita panggil, ya, dia panggil Church of Annunciation. Church of Annunciation tu maknanya tempat yang orang Kristian percaya Nabi kita panggil, ya, malaikat Jibril alaihissalam, ya, dia bagi tahu kepada Maryam akan mengandung di situ. Ya, mungkin Datin Lin pernah ikut ustaz pergi sana, ya, mungkin ingat, ya, ataupun perempuan yang pernah ikut ustaz ke sana, tuan-tuan dan perempuan, ya, kita pergi ziarah, ya, tempat tu dah jadi gereja Katolik, ya. Dia bukan gereja Ortodok, ya. Jadi ada gambar-gambar, ada patung dan sebagainya. Sebab kalau Ortodok tak ada patung, ya. Jadi dia punya tempat tu di atas bukit kita naik, ya. Kita kena naik jalan kaki, naik atas. Ya, Church of Annunciation. Tapi kalau orang Islam berdasar kepada surah Maryam, ya, ketika Maryam mendapat berita daripada Jibril, Maryam masih berada di Masjid Aqsa. Ya, dia dapat berita di Masjid Aqsa, di tempat dia beribadah, ya, kita panggil mihrab, ya, mihrab Imran, ya, ataupun mihrab keluarga Imran, termasuklah mihrab Maryam. Bila kandungannya sudah membesar, baru dia menyembunyikan diri ke Nazaret, ya, kerana di sana ada seorang lelaki yang beriman yang disebut dalam kita panggil literature Kristian, ya, sebagai Joseph the carpenter. Ya, adakah dia berkahwin dengan Joseph the carpenter? Tak. Ya, tak berkahwin. Kekal sebagai Virgin Mary. Ya, itu setakat bacaan ustaz lah, ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar berita lain ataupun pernah baca, boleh share lah. Okey, ya, ada lain silakan. Ada apa, tuan-tuan? Sebelum kita sambung ayat 80. Ada? Tak ada, ya? Ya. Ustaz, tadi An-Najjar tu tukang kayu. Tukang kayu. Najjar, double J. Najjar. So yang ada kisah di dalam surah Yasin tu, Habib An-Najjar tu dari Antakya tu sama ke? Itu di Turki, di Antakya, Turki. Antakya tu lain lah, family lain. Orang lain. Habib An-Najjar orang lain, ya. Cuma Habib An-Najjar kalau kita tengok dalam kita panggil tafsir, ya, lebih pada dia seorang pengembala, ya, tapi mungkin keluarganya. Sebab An-Najjar tu menunjukkan bukan bapa dia. An-Najjar tu dia punya family name dia. Ya, macam kita kata sebagai contoh, ya. Kita contoh orang yang jual tamar sebagai contoh. Ya, mungkin dia tak jual tapi family dia tu terkenal dengan At-Tammar. Tammar tu makna penjual tamar. Mungkin family dia, datuk nenek dia dulu. Ya, Imam Al-Ghazali contoh. Ya, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali tu maknanya pemintal bulu kambing. Ya, jadi makna family dia tu. Jadi An-Najjar tadi, kisah Habib An-Najjar dalam surah Yasin, ya, kalau kita tengok dia pengembala. Ya, dia pengembala kambing, ya, didatangi oleh 2 pengikut Nabi Allah Isa, ya, 2 pengikut Nabi Allah Isa tu dengan izin Allah, ya, mereka mengubat anak kepada Habib An-Najjar yang sakit, kemudian sembuh penyakit anak Habib An-Najjar. Habib An-Najjar pun memeluk agama Nasrani pada masa itu. Beliau pergi ke bandar, ajak orang masuk Islam dan beliau dibunuh. Ya, dibunuh oleh orang bandar, ya. Wajah amin aqsal madinati rajulun yasa, ayat 20 surah Yasin. Dia datang daripada hujung bandar sebab dia duduk di luar bandar. Pasal apa? Ya, sebab dia pengembala. Jadi pengembala biasanya dia punya padang kita panggil padang ragut tu, ya, tempat menternak binatang tu biasanya di luar bandar.
ya di hujung, ya pinggir bandar. Wajah amin aqsal Madinah. Datang daripada hujung bandar, ya pinggir bandar. Ya, suburb, ya. Siapa dia? Seorang lelaki yang mengajak manusia beriman kepada Allah, tetapi beliau telah dibunuh akhirnya. Dan Allah naikkan kedudukan dia ke tempat yang paling tinggi. Ya, jadi itu Habib An-Najjar tak ada kena-mengena dengan Joseph the Carpenter ataupun Yusuf An-Najjar. Kebetulan family name saja. Ya. Okey, ada lain silakan. Ada apa, tuan-tuan? Ayat 79 ni boleh tak kita panggil apa ayat ancaman? Ayat ancaman kepada orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Bolehlah. Ya, memang Allah kata kalla, sekali-kali tidak. Maknanya si Al-As bin Wa'il ni dia memang tak ada buat perjanjian dengan Allah. Nak buat perjanjian macam mana? Orang yang buat perjanjian dengan Allah ni mestilah orang yang taat, orang yang bertakwa, ya, orang yang buat apa yang Allah perintah dan apa yang tinggal apa yang Allah larang. Itulah orang yang buat perjanjian dengan Allah. Perjanjian yang dimaksudkan, ya, tuan-tuan boleh tengok nota kaki di bawah tu. Ya, tapi itulah, ya, mungkin nota kaki tuan-tuan dan puan-puan beza dengan ustaz punya lah. Mungkin Kak Zainab dia pakai Quran yang sama dengan ustaz, boleh tengok nota kaki di bawah. Nota kaki di bawah sekali, ya, nombor 508. Ya, jadi mengadakan perjanjian dengan Allah ialah menjalankan segala perintah Allah, ya, dengan, ya, beriman dan bertakwa kepadanya. Maksudnya orang yang berjanji dengan Allah tu adalah orang yang buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Ya, adakah Al-As bin Wa'il ni orang yang buat perjanjian dengan Allah? Sudah tentu tidak, sebab tu Allah nafikan. Allah kata kalla, sekali-kali tidak dia buat janji dengan Allah. Dia tak patuh pun, dia tak percaya pun. Ya, dan Allah ancam dia, sanak tubu ma yaqulu. Ya, kami akan catat apa yang dia cakap. Memang semua yang kita cakap ni akan dicatat. Yang kita buat, ya, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita cakap, semua Allah akan catatkan. Wa namuddu lahu, ya. Oleh kerana kejahatan dia tu dicatat, nanti bila ditimbang, ya, amalan dia, maka dia akan mendapat azab. Ya, maknanya dia tidak dizalimi kerana dia buat zalim. Bila dia buat zalim pada diri dia, maka Allah akan ancam dia. Apa dia? Wa namuddu lahu, kami akan panjangkan kepadanya minal azab, daripada azab Allah, madda, sepanjang-panjangnya. Tak tahu berapa lama. Kalau duduk di Jahannam ni khalidina fiha abada. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya, ya, sepanjang-panjang masa itulah mereka diazab. Ya, ini satu ancaman bukan kepada Al-As bin Wa'il saja, kepada orang lain juga yang kita kata mempermainkan ayat-ayat Allah. Ya, termasuklah, ya, tidak percaya, tidak yakin kepada hari yang disebut sebagai hari kiamat lah. Ya, kehidupan selepas mati, bermula daripada kubur lagi. Ya, betul, ya, ayat 79. Ayat yang ke-80, wa narisuhu, dan kami akan warisi, ya, ya, ma yaqulu, apa yang dia cakap. Apa yang dia cakap tadi, tuan-tuan? Ayat yang ke-77, apa kata Al-As bin Wa'il? Dia kata nanti bila dia dibangkitkan di akhirat, dia akan diberi harta, dia akan diberi anak, ya, macam di dunia dia ada harta, dia ada anak, nanti di akhirat pun dia kata dia akan dapat juga. Suka-suka hati dia kata, ya. Sedangkan, ya, apa? Ya, Allah kata, kami yang akan ambil balik. Maknanya kami mewarisi tu, maknanya kami akan ambil balik anak dia. Kami akan ambil balik harta dia. Ya, mana ada orang mati bawa anak, bawa harta, tak ada. Matilah, habis. Ya. Ma yaqulu, apa yang dia kata tadi, apa yang dia claim, dia kata dia akan dapat, dia tak akan dapat. Wa ya'tina, dan Al-As bin Wa'il akan datang kepada kami di akhirat besok fardan, bersendirian. Mana ada manusia berkawan, tak ada. Ya, dia akan dibangkitkan berkumpulan, betul. Ya, tu beranak dalam hadisnya disebut manusia, ya, zumara. Zumara tu maknanya berkumpulan. Surah Az-Zumar. Ya, rombongan-rombongan manusia. Kita di akhirat besok, ya, kita datang dalam kumpulan kita. Ya, an-nasu, ya, ma'aman ahabba. Ya, an-nasu, ya, ma'aman ahabba. Ya, maknanya manusia ini di akhirat besok, al-mar'u, ya, bukan an-nas. Al-mar'u ma'aman ahabba dalam hadis. Ya, seseorang manusia itu nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama orang yang dia biasa bercampur kat dunia ni. Kalau kita dengan geng masjid, nanti di akhirat pun geng masjid lah. Kalau kita geng mengaji lah. Ya, jadi bila kita dibangkitkan besok, kita dibangkitkan berkumpulan. Tapi masing-masing bila dihadapkan di hadapan Allah, masing-masing. Ya, dipanggil seorang-seorang. Kita tak akan dipanggil berkumpulan. Dikumpulkan, dibangkitkan, betul. Ya, tetapi apabila dipanggil di hadapan Allah, masing-masing bersendirian. Tak ada siapa boleh tolong.
Ya, semua orang akan dibangkitkan berkumpulan, ya. Melainkan yang kita sebut sebagai Abu Zar Al-Ghifari. Ya, Abu Zar. Sebab Abu Zar ni dia bersendirian, kan Nabi sebut dalam hadis ketika para sahabat pergi ke perang Tabuk. Ya, jadi Abu Zar Al-Ghifari tertinggal. Ya, kita akan baca dalam jilid yang ketiga, jilid yang kita sedang baca sekarang lah, ya, dengan kuliah Moses. Ya, kita akan jumpa nanti ketika Nabi dan para sahabat 30,000 orang pergi ke Tabuk, walaupun tak jadi peperangan, Abu Zar ketinggalan, ya, sebab dia naik unta unta pencen lah, kita kata slow unta dia. Sehingga akhirnya unta dia tak boleh pergi, ya. Dia ambil dia punya bekalan, dia jalan kaki. Ya, ada sahabat yang tengok daripada atas bukit. Ketika para sahabat dah sampai, dia belum sampai lagi, Abu Zar. Jadi orang nampak dia daripada jauh, ya, orang bagi tahu kepada Nabi. Bila Nabi tengok, Nabi kata itulah Abu Zar, ya. Maknanya dia hidup dalam keadaan bersendirian. Kita tengok dia seorang dia, ya. Dia dalam kelas dia tersendiri, ya. Nanti dia mati pun, ya, kita kata bersendirian juga, ya. Kemudian bila dia wafat, ya, dia bersendirian. Bila dibangkitkan di akhirat pun dia bersendirian. Berasal kepada hadis tu, para ulama kata ada juga manusia yang dibangkitkan nanti bersendirian. Maknanya kerana dia dalam kelas dia yang tersendiri. Ya, dia tak, orang lain tak boleh masuk kelas dia tu sebab dia memang dia je. Ya, ada juga. Tapi secara umum semua manusia kita di akhirat besok dibangkitkan dengan kumpulan kita. Ya, kalau kita di dunia dulu, grup mana kita kata? Grup mengaji, grup WhatsApp kita, ya, grup kuliah Zoom online kita. Ya, mudah-mudahan satu grup lah kita. Macam itulah makna dia. Ya, kita sama-sama dikumpulkan dengan orang yang kita selalu bersama. Ya, kita bersama tiap-tiap minggu. Paling kurang 3-4 kelas kita duduk bersama. Mudah-mudahan, ya, amin insya-Allah, ya. Kita duduk dalam grup yang sama. Jadi, ya, itu penting kerana bila kita dikumpulkan dalam grup yang baik, walaupun kita tak berapa baik, ya, tapi oleh kerana grup kita tu baik, sikit sebanyak kita akan dapat manfaat dia, ya. Tu cerita dia. Itulah, ya, disebut fardan. Fardan tu bersendirian. Ya, fardan. Ya, kita sebut fardan atau fardian. Ya, kita sebut fardi. Fardi tu maknanya nafsi-nafsi. Sebab di akhirat besok tak boleh tolong, ya. Orang jumpa dengan Nabi Musa pun kata aku tak boleh nak tolong. Nak mempercepatkan pengiraan hisab. Jumpa dengan Nabi Adam, Nabi Adam tak boleh tolong. Jumpa Nabi Nuh tak boleh tolong. Jumpa Nabi Ibrahim tak boleh. Jumpa Nabi Musa tak boleh. Akhirnya jumpa Nabi Muhammad SAW. Baru Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, minta supaya dimulai, ya, apa yang dipanggil sebagai perkiraan, ya, hisab di mahsyar besok. Jadi Nabi Muhammad yang boleh, tuan-tuan. Nabi-nabi lain tak boleh. Ya, Nabi Adam jumpa Nabi Adam, dia kata pergilah jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh pergilah jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, aku pun, ya, tak perfect masa dunia dulu, ada buat kesalahan juga. Pergilah jumpa Nabi Musa. Musa pun kata pergilah jumpa Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi maksudnya sebahagian kata jumpa Nabi Isa. Nabi Isa yang suruh jumpa dengan Nabi Muhammad. Mana ni semua nabi-nabi, ya, yang dimuliakan oleh Allah, yang hebat-hebat belakalah, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW juga yang boleh pergi bertemu dengan Allah untuk minta supaya dimulai, ya, perbicaraan manusia ni. Panjanglah cerita, tuan-tuan, ya. Tu semua kalau tuan-tuan baca dalam hadis-hadis akhir zaman adalah, ya, dalam Mastikah Hadis ada, tuan-tuan, ya. Jadi ustaz ada mengajar kitab Mastikah Hadis di Sungai Buloh ni lah, masjid lah, fizikal. Ya, tapi tak ada online lah, ya. Dia tak ada rakaman, tak ada Facebook live, tak ada. Sebab banyak masjid buat Facebook live, ya, tapi masjid ni tak buat. Tak tahu apa sebab, ya. Jadi apa kita panggil, ustaz ada mengajar kitab Mastikah Hadis. Dalam kitab Mastikah Hadis tu keluaran Jakim, ya. Dia ada 3 jilid semua. Jadi antara salah satu kitab Mastikah Hadis tu cerita tentang akhir zaman nanti, ya. Cerita tentang mahsyar, cerita tentang macam mana keadaan manusia di mahsyar. Macam mana syafaat yang datang, macam mana yang tadi Nabi Adam tolak ke Nabi Nuh tolak. Semua tu ada dalam hadis-hadis yang sahih yang dikumpulkan oleh kita panggil bekas mufti almarhum Mufti Kelantan, ya, dalam kitabnya Mastikah Hadis. Ya, tu, ya, kita panggil Datuk Muhammad Nur Ibrahim, ya, bekas Mufti Kelantan dengan dibantu oleh Timbalan Mufti Kelantan. Ya, dia buat kitab Mastikah Hadis, ya, sampai sekarang kita boleh baca. Besar dia punya jasa dia, tuan-tuan. Okey, ya, itu ayat 80. Ya, ada apa?
nak tanya, kebetulan Ustaz cakap tadi ni yang pasal akhir zaman ni, bulan hari ni ada baca sikit lah kitab tu karangan Imam Ghazali. So ada terbaca lah tadi hari ni buat surah Maryam kan, ada sebut pasal Maryam kan mak Nabi Isa. Tadi Ustaz ada sebut tadi yang nanti ke akhirat kita akan minta syafaat dengan Nabi Musa lah berbagai. Tapi Nabi Isa pun dia tak boleh nak tolong. Dalam ramai-ramai Nabi tu adalah sebab dia yang Musa tu dia Nabi Ibrahim lah kan. Tapi Nabi Isa tu dia macam tak sebut. Ustaz tahu tak Ustaz? Dalam kitab tu tak ada sebut. Ustaz tahu tak kenapa Nabi Isa tak boleh? Dia punya reason kenapa dia tak boleh nak tolong kita. Wallahualam tak tahu. Ya, Dia memang tak dimention lah Ustaz ya. Macam mana? Dia memang Nabi Isa ni dalam mana-mana kitab memang tak ada mention kesalahan dia apa sampai dia tak boleh nak syafaatkan tu, memang tak ada lah Ustaz ya. Macam setakat baca Ustaz tak ada lah. Mungkin kan? Mungkin ada tapi kita mungkin yalah sebab bukan semua hadis kita baca kan. Jadi kalau tengok kitab-kitab macam Riyadhus Shalihin ke Bulughul Maram, ya, kitab Syama'il ke, ya, ataupun kitab-kitab mastikah hadis lah kalau banyak pun, tapi tak jumpa lah pula, ya. Tak tahulah kalau Ustaz terlepas pandang kan. Macam Nabi Adam, ya, makan buah yang dilarang oleh Allah. Nabi Nuh, ya, Nabi apa kita panggil, Nabi Ibrahim contoh. Ya, semua masing-masing tu ada buat kesilapan dalam hidup masing-masing sebab tu kami tak layak. Tapi Nabi Isa tak ada kan? Ya, macam senyap. Ya, tapi Nabi Isa masih lagi mengatakan bahawasanya aku tak mampu. Pergilah jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi maknanya secara umum semua ini nak menunjukkan kemuliaan Nabi tu. Ya, sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi apa sebab Nabi Isa, wallahu alam tak tahu. Ya, setakat ni Ustaz tak tahu, tak boleh nak jawab. Ya. Okey tuan-tuan ya, kita tengok ayat 81. Wattakhazu min dunillah ya. Jadi orang yang mengingkari perintah Allah ya, mereka mengambil alihatan, mereka mengambil ilah ya. Alihah tu banyaklah, kalau ilah tu singular, alihah Tuhan-Tuhan. Sebab yang mereka sembah ni banyak macam orang Mekah kan. Dia sembah Lata, Al-Lata, Al-Uzza, Manat, Hubal. Ya, dia sembah macam-macam. Wadan, ya, Suwa'an, ya, Nasar, ya, Yaghus, Ya'uq, ya. Jadi kalau tadi 4 campur 5 dah 9 dah. Jadi maknanya yang mereka sembah ni bukan satu Tuhan. Sebab tu disebut alihatan. Wattakhazu, mereka mengambil, ya, min dunillah, selain daripada Allah. Patutnya sembah Allah saja. Kalau kita tanya dia, siapa yang cipta dia? Dia kata Allah. Dia pun percaya. Ya, dia sebut tak Allah disebut? Ya, sebab tu apa ni Baitullah, ya, dia sebut apa ni Kaabah tu sebagai Baitullah. Pasal apa dia sebut Baitullah? Sebab dia tahu tak Allah tu siapa? Dia tahu. Ya, tapi dia tak tahu sepenuhnya. Kerana bagi dia Allah tu salah satu Tuhan. Ya, bukan the only Tuhan. Ya, one and only bukan, ya. Sebab tu kalau orang tanya dia percaya ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, ya. Yang menurunkan hujan, yang mencipta, yang memberi rezeki, ya, dia percaya. Tetapi dia percaya pada berbilang Tuhan, bukan esa. Jadi esa itulah yang diperlukan tapi dia tak percaya. Ya. Kemudian liyakunu lahum izzan, ya. Dia ambil Tuhan yang macam-macam ni, Al-Lata, Al-Uzza, Manat dan juga Hubal, ya, termasuklah tadi kita kata apa ni Wadan, ya, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq dan juga Nasran ni seperti mana ayat 26 kan dalam surah Nuh. Kita dah bincang sebelum ni. Jadi oleh kerana itu dia menganggap semua Tuhan yang dia sembah tu semua akan jadi izzan, akan jadi pelindung bagi dia. Ya, esok di akhirat dia boleh minta syafaat daripada Tuhan-Tuhan tersebut. Lagi banyak Tuhan lagi baguslah. Ya, macam kita kan. Ya, bila kita ada connection ramai, kita rasa kalau ada masalah undang-undang kita ada lawyer. Kalau ada masalah apa kita panggil masalah bahagian apa ni nak buat financing ke apa, ada kawan duduk kat bank. Ya. Kita nak minta apa-apa nasihat, apa ni medical, ada kawan kita doktor perubatan. Jadi ya, ada kawan ramai itu akan bagi pertolongan pada kita, ya. Jadi orang kafir pun sama juga. Ya, bila banyak Tuhan, macam-macam benda lah. Nak minta hujan ada, ya, nak minta apa kita panggil, keluarkan air daripada bumi ada, nak minta selamat semasa berlaku sandstorm ada, nak minta tu, nak minta ni, ya, macam-macam. Jadi mereka menganggap semua Tuhan itu akan bagi mereka, akan jadi lahum izzan. Ya, tapi kalau Allah kata, Allah nafikan lagi, Allah tolak kepercayaan mereka tu, kalla, ya, dah 2 kali dah kalla, sekali-kali tidak, ya, sayakfuru nabi ibadatihim. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tu, Al-Lata, Al-Uzza, Manat dan juga Hubal, ya,
yang kita sebut sebagai lumah tu kan, L-U-M-H. Lata L, Uzza U, Manat M dan juga Hubal. Ya, lumuh ya, ataupun ya dulu kita sebut apa formula dia tuan-tuan dan puan-puan? Apa formula dia Syirin? Untuk LUMH tu. Dia punya akrostick dia. Apa cerita dia? Ya, Kak Mariton, Kak Zainab, apa yang pernah kita sebut? LUMH. Syirin dah lupa dah. Ingat Ustaz, saya ingat lum-lum je. Tiba-tiba. Ya, lumuh lah, lumuh ya. LUMH tu lumuh ya. Lomak udang, jangan lupa. Lomak udang. Memang hot. Lomak udang. Ya, lomak udang memang hot ya. Lata, Uzza, Manat dan juga Hubal. Jangan lupalah. Ya, sebab bila kita bagi dia punya akrostick tu, cerita dia. Lomak udang memang hot Ustaz cakap itu. Kan? Ya, memang kita sebut ya. Banyak kali di kuliah-kuliah banyak tempat lah ya. Rasanya di Moses pun dah pernah sebut ya. Jadi benda-benda macam tu kadang kita sebab banyak nak ingat. Ya, jadi paling kurang kalau ada akrostick tu kita tahu cerita dia. Macam jangan pergilah sayang tu lah ya, Jordan, Palestin, Lebanon, Syria tu ya. Jadi kalau tak ikut dia punya sekuen nanti kita terlupa ya. Okey tuan-tuan, itu cerita Allah mengingkari ya. Allah kata apa? Kala sayakfuru nabi ibadatihim. Tuhan-tuhan yang mereka sembah tu, semua Tuhan itu akan mengingkari mereka. Maknanya Tuhan tu tak akan bagi syafaat pada mereka sebab Tuhan-Tuhan tu pun tak boleh apa kita panggil, tak ada kuasa ya. Jadi bila kita jumpa dengan Tuhan tu nanti, bila orang kafir jumpa, dia tanya ya. Contoh Firaun lah mengaku sebagai Tuhan, orang sembah dia. Mereka pun jumpa dengan Firaun, tolonglah Firaun, Tuhan Firaun, tolonglah kami. Ya, kami dah susah ni, kami dah kena bakar, kena azab sebagainya. Ya, minta tolong ya, tapi tak boleh tolong. Tak boleh tolong. Ya, minta tolong direngankan. Nak minta tolong macam mana? Ya, memang tak akan direngankan ya. Mereka akan nafikan, siapa suruh sembah kami dulu ya, siapa suruh ikut kami, dia akan bagi macam tu. Wa yakununa alaihim didda, dan benda-benda tu akan jadi musuh pula pada mereka, akan bergaduh pula ya. Kami pun tak boleh lepaskan diri macam Firaun, contoh Haman contoh ya. Kami pun tak boleh lepaskan diri, macam mana kami nak tolong kamu ya. Kalau kami nak tolong, kami tolong diri kami sendiri. Jadi maknanya mereka akan mengingkari ya, mereka akan jadi musuh pula ya. Sebab contoh pengikut dengan pemimpin kan, pengikut kata kamilah sokong kamu dulu, kamilah yang tolong, kamilah yang angkat kamu. Pasal apa kamu tak boleh tolong kami ya. Jadi memang tak boleh tolong. Diri dia pun dia tak boleh tolong. Kami pun duduk dalam neraka juga, macam mana nak tolong kamu ya. Tu dia punya dialog ya. Ahli neraka akan datang ya. Ada dalam surah Ghafir ada, dan dalam beberapa surah yang lain ada cerita ya. Cerita tentang suratul Ahzab pun ada ya. Cerita tentang bagaimana ya orang yang mengagungkan pemimpin, contoh orang yang mengagungkan pemimpin sebagai Tuhan, tak lagi teruk lah ya. Kita sekarang ni tidaklah mempertuhankan pemimpin kan, tapi paling kurang pemimpin salah pun kita kata dia betul, tak boleh lah ya. Walaupun pemimpin tu kita kata orang hebat, tapi kalau dia cakap salah, kita tak boleh tiru, kita tak boleh ikut, kita kena tegur dia ya. Sebab orang bawah kena tegur. Macam kita solat, walaupun yang jadi imam tu sehebat ya Dr. Abdul Rahman Sudais ya, Syekh Sudais jadi imam, ada tak Syekh Sudais kena tegur? Ada, banyak kali. Kalau tuan-tuan tengok YouTube, banyak kali ya. Tetapi daripada ribuan kali itu adalah 2-3 kali ya. Maknanya tidak merendahkan kehebatan dia, masih hebat lagi ya. Masih hebat sebab memang dia hebat ya. Cuma ada tak sikit ada lupa ke apa? Manusia memanglah ya. Kita ulang-ulang ayat yang sama pun kadang-kadang terlupa juga ya. Macam kita lah kan, bila baca banyak kali insya-Allah okey, tapi sekali-sekali boleh tak kita tersilap? Boleh berlaku tuan-tuan. Okey ya, itu pelindung tadi ya. Dan semua tuhan-tuhan mereka, sama ada tuhan berhala dalam bentuk berhala batung ataupun tuhan dalam bentuk manusia macam Firaun, macam Namrud ya, semua akan menjadi musuh mereka. Alam taro anna arsalna syayatin. Tuan-tuan, cerita syaitan pula ya. Jadi syaitan ni ada dua, satu syaitanul ins, syaitan manusia, kedua syaitanul jin ya, ataupun kita panggil syaitanul jin wal ins. Syaitan ada dua, satu syaitan jin ya, golongan jin, satu lagi syaitan dalam bentuk manusia ya. Jadi syaitan dalam bentuk manusia ni perangai dia macam jin ya. Apa dia buat tuan-tuan? Yang dia buat ialah ya, Allah kata kami sesungguhnya, tidakkah kamu tahu, tidakkah pernah kamu melihat ya, bagaimana arsalna, kami telah utus, kami telah hantar syayatin, Allah juga yang hantar ya, alal kafirin, kepada orang kafir,
Ya, kafir ni dua tuan-tuan ya. Sama ada kafir i'tiqad dia, akidah ataupun kafir perbuatan. Ya, orang Islam dia memang muslim. Ya, memang dia, kalau kita tanya dia percaya tak Allah cipta dia, percaya. Percaya tak ya manusia sampai satu hari nanti dia akan mati, percaya. Percaya tak dalam apa ni kubur ada azab, percaya. Percaya tak akhirat besok, dia percaya. Cuma dia tak buat. Ya, dia engkar perbuatan. Ya, kita suruh dia sembahyang, kita tak apalah, biar dulu. Ya, nanti kalau ada masa kan saya sembahyang lah. Kalau tak sempat, saya qada je lah. Maknanya dia tak berat. Ya, dia tak memberatkan solat tu. Ya, kalau ada masa ada, kalau tak ada tak adalah. Bukan saya tak nak solat, tapi dah tak tempat. Ya, sibuk sangat. Ya, sebab dunia ni macam-macam keperluan. Ada meeting lah, ada appointment lah, ya, ada macam-macam. Ya, jadi dia akan bagi alasan. Tapi tak apalah, ya, nanti sampai satu waktu, ya, saya dah pencin ke besok, saya qada lah balik. Ya, puasa pun kalau dah tak larat nak buat macam mana kan? Ya, boleh qada. Ya, kalau puasa boleh qada, sembahyang pun boleh qada, lain tuan-tuan. Ya, puasa tu pasal memang kita tak tahan. Ya, memang kita dalam keadaan musafir ke apa, kita memang ya tak mampu, boleh pingsan, maka ya sebab puasa tu ya dia lama, ya, daripada subuh sampai maghrib. Tapi sembahyang kejap je. Ya, jadi tak boleh bagi alasan. Sibuk macam mana pun kena cari. Ya, sebab tu ya kita kata orang Islam dia kena usahakan. Ya, kalau dia bekerja dengan syarikat yang tak membenarkan dia sembahyang, maka dia kena cari alternatif lah. Memang susah tuan-tuan. Ya, ramai je kita kata ya orang yang bekerja dengan syarikat ya yang tak bagi dia sembahyang. Terutamanya sembahyang Jumaat tak boleh pergi. Ya, dia selang-seli. Minggu ni batch lain, minggu depan batch lain pergi. Ya, dia kena hantar bantahan lah. Ya, dia kena report kepada Jabatan Buruh. Ya, dia kena report kepada pemerintah lah. Ya, supaya pemerintah ambil tindakan. Kalau di Malaysia tak ada hal tuan-tuan. Ya, Jabatan Agama boleh ambil tindakan. Ya, pihak kerajaan ya, kementerian boleh ambil kita panggil tindakan. Kerana apa? Ya, kerana dia tertakluk ya kepada undang-undang ada. Untuk orang Islam, syarikat atau pejabat kena benarkan. Ya, kena pergi sembahyang. Masalah nanti dia kena ganti balik waktu dia atau sebagainya, itu kebijaksanaan syarikat lah. Ya, mungkin dia kena ganti. Ya, hari Jumaat oleh kerana dia keluar selama 2 jam, so hari Jumaat biasa balik pukul 5, dia kena extend. Dia balik kena pukul 5.30 atau pukul 6. Itu kebijaksanaan syarikat. Tapi waktu solat dia kena benarkan orang pergi. Ya, waktu Zuhur dia kena bagi sebab waktu-waktu pejabat. Ya. Kalau asar tak apalah, dia kata asar tak boleh solat. Ya, sampai pukul 5. Kalau nak solat lepas pukul 5, office hour baru boleh solat. Itu adalah ruang untuk kita bincang. Ya, tapi kalau Zuhur tak boleh sebab Zuhur tu dalam masa office hour. Ya, subuh tak ada masalah sebab kita masih lagi di rumah atau dalam perjalanan kan. Kalau kita sampai di pejabat pun, kita kata masuk pukul 7.30. Tak ada masalah dah. 7.30 matahari dah terbit, kita dah solat awal. Cuma isu solat duha contoh. Solat duha kena pandai-pandai lah. Ya, kalau pejabat mula pukul 8. Ya, jadi 7.39, 7.40 kita dah boleh buat solat isyarak, solat duha. Dah boleh dah. Ya, kita solat awal-awal lah. Kena datang pejabat lah awal. Kena bersedia dengan wuduk dan sebagainya. So masuk je waktu, terus solat isyarak 2 rakaat. Kalau nak tambah dengan 2 rakaat lagi pun boleh. By 8 o'clock on the dot kita dah boleh mula kerja. Tak ada alasan tuan-tuan. Tak ada alasan. Minimum 2 rakaat kita dah buat dah. Okey lah. Ya, paling kurang. Tapi hari-hari lain kita ada masa kita buat. Ya, lebih. Ya, tanpa kita mengabaikan waktu pejabat. Ya, jadi benda-benda tu dia boleh arrange tuan-tuan, boleh bincang. Ya, melainkan solat Jumaat tak boleh bincang. Ya, itu memang ketetapan untuk orang Islam pergi sembahyang Jumaat orang lelaki. Sembahyang Zuhur tu memang lelaki perempuan dia tak boleh halang. Kena bagi masa walaupun sekejap kita kata. Cuma kita yang dapat rehat 1 jam kena pandai-pandailah, takkan 1 jam tu pergi makan jauh-jauh. Ya, pergi makan ya, pergi sampai setengah jam perjalanan pergi, setengah jam perjalanan balik ya, tak ada masa nak sembahyang, tu salah kita. Ya, jadi maknanya kita kena pandailah ejah-ejah ya. Okey tuan-tuan, tak boleh kita nak buat alasan, tak boleh. Jadi Allah hantar syaitan kepada orang kafir, apa tujuan dia? Ta'uzzuhum azza. Ni yang takut ni tuan-tuan. Ta'uzzuhum azza. Ya. Ta'uzzu ya. Azza ya'uzzu makna mendorong. Ya, syaitan tu dia dorong kita untuk apa kita panggil, untuk menyeleweng atau menyimpang daripada kebenaran. Ya, dia buat kita tu dalam konteks apa tadi ya? Dia buat kita tu dalam konteks kita terdorong untuk buat benda tak elok. Ya, jadi macam mana tu ya? Memang sebab tu kita auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, sebab tu Fatihah walaupun ya
apa kita panggil ayat Fatihah tu Bismillahirrahmanirrahim, tetapi ya sunat kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunat baca tuan-tuan, terutamanya pada rakaat yang pertama tu. Rakaat kedua, ketiga, keempat tu boleh baca dan boleh tinggal lah, ya. Tapi kalau kita boleh baca, bagus. Sebab apa? Ya, sebab ada isti'azah, ada ta'awuz, minta lindung pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, selalu kan kita sebut. Kalau rasa macam tak selesa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila dengar anjing menyalak contoh, ya. Jadi bila dengar anjing menyalak, anjing tu kata Imam Nawawi, ya, daripada hadis yang sahih, dia nampak benda-benda tak elok, ya. Mungkin dia nampak syaitan. So kita sebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kalau kita dengar ayam berkokok ataupun ayam ya berbunyi, kita kata dia mungkin dia nampak ya apa malaikat. So kita berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina sebagai contoh. Minta diampun dosa, ya Allah, berilah petunjuk pada aku, ya. Sebab malaikat ni antara tugas ni ialah mengaminkan doa kita. Dia catat, dia bawa ke langit dan dia mengaminkan. Jadi bila anjing, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi macam mana kita nak lari daripada benda-benda ni? Antaranya ialah macam tadilah, ya, ayatul kursi setiap kali lepas solat, nak tidur malam, ya, supaya orang jahat tak masuk dalam rumah kita, dia jadi pendinding, ya. Bila kita panggil bila nak keluar rumah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah protect kita kan? Allah guide kita, Allah cukupkan keperluan kita, ya, dan Allah protect kita. Jadi bila Allah dah protect kita, tak ada masalah lah tuan, jangan takut, jangan bimbang. Tak ada siapa boleh ambil tindakan pada dia. Syaitan pun lari. Ya, dalam hadis sebut syaitan pun lari. Syaitan tak boleh buat apa tuan-tuan. Bila kita baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau kita boleh tambah lagi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla. Ya Allah, aku minta lindung pada Engkau, ya, supaya aku tidak sesat dan aku tidak disesatkan. Aku tidak menyeleweng dan aku tidak diselewengkan. Aku tak buat zalim dan aku tidak dizalimi. Ya, jadi maknanya ada tambahan lagi. Kalau nak baca panjang lah tuan-tuan. Tapi bismillahirrahmanirrahim tu pun dah cantik dah. Ya, dengan doa naik kenderaan lagi. Ya, dengan apa lagi kita ayatul kursi setiap kali lepas solat nak tidur malam. Ya. Kemudian dah lepas tu kita serah pada Allah pula, wa ufawidu amri ila Allah. Aku serah urusan aku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Allah lah yang apa kita panggil, yang Maha melihat apa yang dibuat oleh hamba. Kita dah baca semua tuan-tuan dengan tasbih, tahmid, takbir, ya, ayatul kursi, apa lagi, ya. Kita dilindungi daripada bisikan, ya, daripada dorongan syaitan. Sebab syaitan ni dia bisik, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan benda-benda jahat dalam hati manusia, ya. Memang kerja syaitan. Kita dah baca dalam kitab Bulughul Maram, ya. Bila orang tu solat, syaitan buat apa tuan-tuan? Dia akan tiup. Kat mana dia tiup? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat dalam kitab Bulughul Maram, ya, kat mana Syirin? Kat mana syaitan tiup? Kat mana? Tuan-tuan, kat mana syaitan tiup? Pada bahagian mana kita syaitan tiup? Ya, pada bahagian belakang, mana? Belakang Ustaz, yang belakang. Yalah, kat mana? Tu. Bahagian? Tu, apa tu? Kat belakang kita tu lah Ustaz. Yalah, belakang kita tu apa bahagian tu? Apa nama dia? Takkan benda-benda macam tu perempuan nak malu sebut, ya? Apa tuan-tuan? Ya, dubur, belakang, dubur. Ya. Jadi dubur. Jadi bahagian dubur tu, ya, Bulughul Maram tu dalam kitab Bulughul Maram, ya. Datuk Said, ya. Dalam kitab Bulughul Maram, syaitan punya kerja tiup, ya, pada dubur kita supaya kita was-was, kentut ke? Ya, buang ke? Ya. Tuan-tuan. Ya. Syaitan punya kerja, memang kerja dia. Sebab tu auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi kita minta lindung. Auzubika limatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya. Tu 3 kali lepas subuh, 3 kali lepas maghrib. Ya, sebelum solat pun kan anda Ustaz, sebelum solat tu ada kita baca doa kan, bismillah. Kita minta perlindungan daripada syaitan kan. Selepas kita kamat tu kita baca doa tekan. Yalah, mana terserah lah kan. Tapi paling kurang pun auzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Fatihah. Paling kurang tuan-tuan, ya, sebab Fatihah tu rukun. Bila Fatihah rukun Allahumma rabbi a'udzubika min zati syaitan kan sebelum tu baca. Biasa orang buat. Dia bukan daripada Nabi lah, tapi taklah salah nak buat. Kita baca daripada surah apa tu, ya. Apa kita panggil, ya. Apa ayat dia tadi sekali lagi? Datuk saya.
Sana bismillah Allahumma rabbi hamazati syaitin. Min hamazati syayatin. Syayatin wa'udzu billahi an yahdurun, ya. Ya. Jadi dua ayat tu, ya. Dua Ada ayat. surah Surah apa tu? Al-Mu'minun ke apa? Surah apa tu? Mukminun kan saya ingat boleh jadi mukminun Al-Mu'minun, ya. Ayat 96 dan 97 insya-Allah. Al-Mu'minun surah 23 ya Ustaz confirmkan saja. Surah yang ke-23 ke 98. ayat 97 dan Al-Mu'minun. 98 surah Al-Mu'minun, ya. Ya. Surah Al-Mu'minun. Jadi jangan lupalah, ya. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa qul rabbi, ya. Tapi kita bila nak baca sebagai doa tak payahlah baca wa qul tu terus je. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika, ya, rabbi an yahdurun. Jadi ni memang power tuan-tuan ayat ni, ya. Sebab kita minta lindung daripada hamazat. Hamazat ni mana bisikan-bisikan, dorongan, ajakan syaitan, ya. Sama ada syaitan manusia ataupun jin. Ya, sebab kadang-kadang orang sebelah kacau kita. Orang sebelah kacau Ustaz, ya. Ya, dia baca kuat Ustaz, dia orang kacau. sebelah, Dia baca kuat Ustaz. Orang dia sebelah baca tu kuat, dia betul, kacau. dia ganggu. Dia baca Masa ganggu. siar tu dia baca kuat. Alhamdulillah, memang ganggu. Jadi tegur dia kena cakap elok dia marah kita. Ya. Jadi payah sikit, ya. Sebab mungkin, tapi kalau Ustaz, ialah sebab mungkin dia punya, apa kita panggil, mungkin pendengaran dia dah kurang. Jadi dia kena, jadi kalau Ustaz, kita dah tahu dia baca kuat, Ustaz tak duduk sebelah dia lah. Kita cari belah lain lah. Sebab dia ganggu kita. Mungkin dia bukan nak ganggu, tapi sebab dia punya sound tu dah kuat, memang kita terganggu, tak sedap. Kalau Ustaz cari apa, soh pertama juga, tapi kita pergi sebelah lain. Kita tengok dia pergi mana. Kita tengok dia masuk kanan, kita pergi kiri lah. Ya. Lagi satu Ustaz, ya, kalau saya ingat, lagi satu tu tahiyat akhir pun ada Nabi SAW baca doa ni kan? Betul. Ya, memang boleh, ya. Sebelum bagi salam tuan-tuan boleh baca banyaklah. Ya, minta lindung daripada syaitan tu antaranya. Minta lindung daripada azab kubur, minta lindung daripada azab neraka. Ya, sekali tu. Selamat, ya, daripada apa kita panggil, daripada fitnah dajjal dan sebagainya. Betul, ya. Jadi jangan lupalah tuan-tuan, ya. Itu antara doa yang boleh kita baca. Ini bila-bila masa saja tuan-tuan, ya. Bila-bila masa saja. Bila kita rasa macam ada gangguan, kita boleh baca. Ya, wa qul rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa qul rabbi, ya, ataupun, ya, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, ayat 97. Ya, wa a'udzubika, ya. Lagi satu yang diperingatkan, selalulah kita doa untuk kita minta ampun dan minta ampun untuk ibu bapa kita. Dan orang-orang muslim dan muslimat, ya. Okey, tuan-tuan, ada apa lagi? Silakan. Ya. Kita dah jumpa, ya, doa daripada, ya. Ustaz repeat balik Ustaz. Ayat 97-98 tu sebagai doa, kita start daripada a'udzubika tu kan. Daripada Rabbi a'udzubika, Rabbi. Ada Rabbi, kita sebut Rabbi lah. Rabbi atau Rabbana sebut. Ya, waqul tak payah, ya. Tapi kalau orang takut lupa, dia nak baca waqul pun tak salah lah. Pasal dia tu complete sentence, ya. Ayat tu dah complete. Waqul Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Dan aku minta lindung kepada Allah daripada syaitan tu hadir dekat dengan aku. Yahdurun tu mana syaitan tu. Kita minta lindung daripada bisikan dia, daripada bisikan syaitan. Kita minta lindung pada Allah, ayat 97, ayat 98. Kita minta lindung supaya Allah jauhkan syaitan tu daripada kita, supaya dia tidak dekat. Bila dia tak dekat, dia tak boleh nak bisik lah. Sebab dia tak boleh bisik daripada jauh. Dia bisik tu dekat dengan kita. Ya, sebab tu ayah durun. Aku minta lindung kepada engkau wahai Allah, supaya syaitan ni tak boleh hadir dekat-dekat dengan aku. Syaitan ada dua. Satu syaitan jin, satu syaitan manusia. Ya, mudah-mudahan kita pun tak diganggu oleh orang sebelah kita. Sebab kadang orang sebelah baca kuat. Ya, kadang-kadang dia baca kuat, ya. Kemudian dia tak perasan dia ganggu orang lain. Dia tak perasan. Ramai orang macam tu. Memang kita tak nafi ada orang suara kuat. Zaman Nabi pun ada. Ya, orang yang baca kuat kita kata, ya, suara dia tinggi sehingga dia disebut la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau angkat suara kau lebih tinggi daripada suara Nabi. Ya, itu masa orang tu hidup, masa Nabi hidup. Bila Nabi wafat, cuba tengok, ya, kita duduk di raudah, tak boleh doa kuat-kuat. Ya, kita lalu depan depan kita panggil makam Rasulullah. Ya, kita kena ada adab je lah. Ya, walaupun ya kita boleh baca tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Ya, macam masjid pun kadang-kadang macam tu juga, ya. Sebab kadang-kadang orang tak habis solat lagi. Ya, kita ada orang yang masbuk.
ya, bila orang tu masbuk, ya. Jadi peringkat awal apa ni, imam sebagai contoh, ya, walaupun dia nak berzikir tapi rendahkan sikit suara. Sebab tu imam dia kena pandang belakang. Lepas bagi salam, istighfar, ya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Dia la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, 7 ataupun 10 ya, kalau lepas maghrib isyak, lepas maghrib subuh 10, pandang belakang tengok. Oh, ada orang tengah solat, dia rendahkan sikit suara dia. Ataupun dia toleh ke belakang, ada orang tengah sembahyang, rendahkan sikit suara. Pasal kita zikir itu sunat. Orang yang tengah sembahyang tu fardu. Jadi kita mengganggu dia. Bila kita mengganggu dia, kita pun jadi apa tuan-tuan? Kita pun jadi syaitan juga. Ya, kita jadi syaitan. Memang kita tak ada niat, tapi kita tak perasan. Ya, jadi kalau macam sembahyang masjid sebagai contoh, kita nak sembahyang sunat. Ya, nak kena sembahyang sunat lah kan. Kalau macam ustaz, ya, memang nak kena sembahyang sunat. Lepas pada solat, ya, istighfar, lepas baca ayatul kursi memang kena bangun. Ya, jadi imam tak apalah dia baca ni kan, tapi jangan kuat sangat sebab ada orang sembahyang sunat kat belakang. Sebab ustaz nak kejar kelas 9 suku, itu pun lambat. Ya, jadi kita nak sembahyang sunat. Jadi imam masih baca kuat lagi. Dia tak pandang belakang pun. Ya, masalahnya bila ceramah kalau ustaz tegur, imam tak datang. Masa kita tegur, imam balik. Ya, jadi dekat-dekat nak isyak nanti baru dia datang. Ustaz kadang-kadang ustaz saja ujung-ujung imam datang je baru kita sebut. Ada benda kita nak tegur, tapi jangan pandang muka dia lah. Nanti dia kata kita panggil kita canon dia pula kan. Ya, kita tak naklah canonize dia. So maknanya kadang-kadang kena buat macam tu terpaksa. Ya. Kita tengah sembahyang sunat, dia baca surah Al-Muluk. Tak apa, bukan memang ada orang yang nak baca kan. Tapi slow lah sikit, jangan baca kuat sangat. Ya, sebab kita kan sama-sama baca. Ya, melainkan kita bacakan untuk orang lain, itu lain. Ya, sekarang kita sama-sama baca, kita rendahkan sikit suara sebab ramai orang sembahyang sunat. Ya, kalau macam ustaz kelang kabut lah ya. Sebab apa kita panggil, walaupun boleh sembahyang kat rumah tapi kelang kabut lah ya, kita nak balik apa semua, jadi takut terkentut ke apa, jadi kita sembahyang clear kat masjid. Kalau malam-malam ustaz ada kelas online lah ya, sebab kita nak kejar balik. Ya, jadi jangan kuat sangat sebab dia mengganggu. Ya, bila kita baca ayat ni kita tengok, silap-silap kita termasuk dalam grup ni. Ya, sebab Allah utus syaitan kepada orang kafir. Kafir bukan orang kafir i'tiqad saja, kafir ada dua. Kafir ni ialah kafir i'tiqad, orang yang keluar dari agama Islam. Yang kedua, orang yang mengingkari dari segi perbuatan dia. Ya, contoh sebab tu Quran sebut suruh pelankan tuan-tuan. Ya, Ustaz share dengan tuan-tuan. Ya. Maknanya Al-Isra, ya, tuan-tuan boleh tengok surah Al-Isra. Al-Isra surah yang ke-17 ujung sebelum masuk surah Kahfi tuan-tuan. Ya, Ustaz share dengan tuan-tuan, ya. Sebelum masuk surah Kahfi, kalau tuan-tuan tengok, ya, muka surat 293. Muka surat 293 Quran bercetak. Cuba tuan-tuan tengok. Ustaz share dengan tuan-tuan. Di bawah tu, ya. Jadi 2 ayat terakhir. Ya, surah Al-Isra ayat yang ke-110 dan 111. Okey, dah jumpa muka surat ya 293 tuan-tuan, dah jumpa? Kak Mai dah jumpa? Jumpa Ustaz, jumpa. Okey, mari kita tengok ya. Quli du'allah, katakanlah ya, serulah Allah. Awi du'ar-Rahman, serulah nama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, ya, ayyamma tad'u panjang ya. Jadi tu apa kita panggil ya? Mad apa kita panggil tu ya, mad apa tu ya, istilah dia ya, yang kena baca 6 harakat lah ya. Jadi panjang tu sebab ada 2 syaddah kat situ. Tad'u, mana-mana nama Allah yang kamu seru ya, semua 99 tu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Ghafar, Ya Aziz, ya, baca semua mana-mana saja yang kita baca ya. Falahul Asmaul Husna, itu semua adalah Asmaul Husna ya. Wala tajhar bi salatika, jangan kamu jaharkan, jangan kamu kuatkan ya. Sama ada solat kita solat di belakang imam ataupun kita berdoa, jangan terlalu kuat. Ya, bukan tak boleh ya. Tapi kadang-kadang kita kena slowkan sikit. Wala tukhafid biha, tapi janganlah kamu ya, jangan kamu apa kita panggil rendahkan suara sampai orang tak dengar pula. Ya, pasal sampai telinga tak dengar tak boleh. Telinga kena dengar. Tapi jangan jahar sangat. Ya, apa Allah kata? Wabtaghi baina zalika sabila, carilah jalan tengah antara dua-duanya. Jangan terlalu kuat dan jangan terlalu pelan sampai telinga pun tak dengar. Jadi in between tu. Mana sedang-sedang. Ya, Allah perintah ni, ya. Jadi jangan kita terlalu kuat. Macam tadi kan, ya. Memang kadang-kadang orang tak perasan. Dia kata saya memang dah biasa baca kuat. Memang dia dah biasa.
Kalau dia semayang seorang tak apa, masalahnya dia semayang berjamaah. Kadang-kadang suara tu imam pun boleh dengar, imam pun tak khusyuk. Ya, kalau budak-budak tu satu hal kan. Ni dah orang dewasa. Ya. Okey. Jadi tuan-tuan, ya, fokus pada wala tajhar, dan jangan kamu kuatkan bi solatika, ya, bacaan solat kamu tu. Sama ada solat dalam bentuk doa ataupun solat dalam bentuk solat sembahyang. Sebab solat ni ada 3, ya. Satu selawat kita, solat juga. Satu doa kita pun selawat. Satu sembahyang kita pun juga sama dipanggil solatika, solat. Ya, ada 3 makna dari segi bahasa. Wala tukhafid biha, dan jangan kamu rendahkan sangat sampai telinga pun tak dengar. Ya, jangan sampai macam tu. Telinga nak kena dengar. Alhamdulillah. Tapi telinga dengar, jangan kuat-kuat sangat. Wabtaghi, dan carilah baina zalika, in between jahar dan khafid itu, sabilah, jalan tengah. Kena cari jalan tengah supaya jangan terlalu kuat. Kita kena, ya, kadang kita tanya, saya baca kuat sangat ke? Encik apa ni terganggu ke? Dia dah okey Ustaz, tak ada masalah. Okey. Saya okey. Maknanya okey lah, alhamdulillah lah. Ya, ayat yang ke-110. Ada soalan, tuan-tuan? Jangan terlalu kuat dan jangan terlalu pelan sampai telinga tak dengar. Cari yang tengah-tengah. Ada tak faham? Kak Mariatun, apa Kak Mariatun? Kenapa Ustaz faham? Faham ya? Jadi tuan-tuan kena ambil maklum benda ni ya. Ya. Okey ya. Lagi satu yang saya dengar Ustaz, saya belajar Ustaz ya. Salam dan azan tu bagus. Bila kita masuk rumah, salam pun syaitan lari, takut. Dan azan pun, itu pun dia pun dia. Ya, cuma azan ni waktu dia lah. Waktu solat. Waktu solat lah ya. Contoh kita kat rumah pun. Ya. Sorry, kalau kat rumah pun jangan ambil ringan lah. Bila masuk waktu solat dulu, azan dulu, lepas tu baru kamatkan. Tu kalau zaman pandemik dulu memang betul tuan-tuan ya, azan je. Ya, sebab kita tak pergi masjid, tak boleh pergi. Ya. Tapi kalau katalah ada buat majlis kat rumah. Contohlah ya, kita ada family gathering contoh. Ya, weekend kan, hari Sabtu contoh, hari Ahad. Kita ada family gathering, ya. Kita buat solat berjamaah di rumah. Bila masuk waktu azan tuan-tuan, azan, ya, kena azan. Ya, sebab kita nak buat solat berjamaah. Walaupun di masjid ada azan, tak apa, tak ada hal tuan-tuan. Ya, kita boleh azan. Ya, kerana di tempat yang kita nak solat tu. Dan apa kita panggil, dan iqamah. Jangan iqamah saja, azan, ya. Masa tu kita nak kena latih anak-anak kita. Ya, kita kata apa ni mat, ya, apa ni azan. Walaupun azan dia tak berapa tak apa tuan-tuan. Ya, sebab itu latihan untuk dia. Jadi nanti bila akan datang, ya, bila ada je family gathering, dia dah tahu dah. Mesti ada orang yang azan, ya, seorang jadi iqamat, ada yang jadi imam sebagainya. Kita dah train ahli keluarga kita. Kalau benda tu jadi budaya, dia tak ada hal tuan-tuan. Anak-anak kita dah tahu dah. Ya, dia dah tahu, dia punya peraturan, SOP dia dah tahu dah, azan, ya. Memang masuk rumah kena bagi salam. Ya, jadi dalam hal ni ayat 110 tuan-tuan, ya, ini memang panduan kepada kita supaya jangan terlalu kuat, ya. Jadi tapi macam tadilah ya, makmum ni dah okey dah, imam pula kadang-kadang ya. Dia menonong je ke depan, tak menoleh ke belakang. Orang tengah, ya, kadang-kadang orang terus masuk tahiyat akhir tu. Dia masbuk tasyahud akhir. Dia ada 4 rakaat lagi. Ya, kita ganggu bacaan Fatihah dan surah dia. Tak boleh tuan-tuan. Ya. Jadi free je kita buat dosa tuan-tuan. Sebab kita menjaharkan bacaan solat kita. Ya, solat di sini maknanya zikir selepas solat, dan apa kita panggil, ya, menyebabkan kita mengganggu orang yang sedang solat fardu. Oh, tu bahaya tuan-tuan. Ya, elok kita dapat pahala, kita dapat dosa pula ganggu orang. Ya. Termasuk mengganggu orang ialah ketika kita tepuk dia kuat sangat. Ya, kita angkat takbir kan, kita nak masbuk, ya. Allahu akbar, kita tepuk dia. Yang pertama kita tepuk sebelum angkat takbir dah salah dah. Ya, kita kena angkat takbir dulu. Allahu akbar, baru kita. Tapi kalau tak tepuk pun tak apa, kita baca kuat saja. Kuat sikit. Bukan kuat masa Fatihah. Ya, tapi kalau dia baca Fatihah kita amin tu, amin kuat. Ya, waladdallin amin. Oh, dia dengar. Oh, ada orang ikut aku kat belakang, ada orang amin. Allahu akbar, kita pun Allahu akbar. Masa tu boleh kuatlah. Sebab nak bagi tahu dia ada makmum di belakang. Sami Allahu liman hamidah, kita jawab Rabbana. Ya, lakal hamdu atau walakal hamdu. Cukup dengan kita menguatkan sedikit bacaan. Bila imam tu dah tahu, okeylah. Ya, tak perlulah kuat sangat lagi. Tapi kalau dia tak perasan, kita kuatkan sikit suara sebab kita nak bagi tahu dia sedang jadi imam supaya dia tukar. Sebab kita nak bagi dia pahala. Kalau dia tidak mengubah niat dia tak dapat pahala imam. Ya, dia tak dapat pahala imam sebab dia tak sedar. Kita kena bagi tahu dia. Ya, dengan cara amin dan juga menguatkan sedikit takbir, lafaz takbir tu. Ya, yang lain tak payah. Ya, okey saja. Ya. Kemudian apa lagi? Ya,
Tapi kalau kita dah niat jadi makmum, walaupun imam tak tukar niat jadi imam, tetap kita dapat pahala berjamaah. Jangan bimbang tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata Allah imam ni dia tak perasan kita jadi makmum di belakang. Habislah kita tak. Tuan-tuan jangan bimbang. Kita makmum tetap dapat pahala berjamaah. Imam tu kesian sebab dia tak dapat pahala berjamaah, ya. Dia kata pasal apa tak tepuk tadi, ya. Sebab bila kita duduk belakang, nak tepuknya nak tak sampai. Sebab kita 3 orang duduk belakang. Melainkan kita duduk sebelah dia, kita sembahyang seorang dengan dia. Tapi kalau kita di belakang, nak tepuk je nak tak sampai tangan. Ya, jadi kita kuatkan saja. Allahu Akbar. Kita dia dengar. Ya, waladdallin amin. Ada 3 kan kat belakang 3 orang. Kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Jadi tata cara ni kena ulang kaji balik tuan-tuan, ya. Buku panduan imam dan makmum tu kena baca balik, tengok balik. Macam sekarang tak payahlah tuan-tuan, tuan-tuan Google aja. Tengok apa yang mufti wilayah, ya, mufti Melaka, mufti Negeri Sembilan. Ada banyak website mufti negeri-negeri yang tuan-tuan boleh jadikan panduan. Ada banyak tuan-tuan. Ya, cuma macam tadilah, ya. Kadang-kadang ada sikit-sikit perbezaan, tu tuan-tuan ambil yang majoriti para ulama setuju, tu yang paling selamat. Ya, kadang-kadang ada pendapat yang sedikit berbeza. Ya, kita ambil yang secara umum semua bersetuju. Itu lebih bagus. Ya, itu lebih baik tuan-tuan, ya, kerana bila kita ambil pandangan yang tidak ada perselisihan pendapat, itu jauh lebih baik berbanding dengan kita ambil pandangan bersendirian. Ya, contoh kita kata, ya, Imam Nawawi setuju pandangan macam tu. Imam Nawawi setuju, Ibnu Hajar, ya. Kita kata tokoh-tokoh hebat ni kata setuju. Okeylah. Ya. Tapi kalau ada seorang aja, ya, macam sahabat pun sama juga. Ya, Abu Hurairah kata macam tu. Ibnu Umar pun kata, Ibnu Abbas pun kata, Aisyah kata, semua yang 7 tu kata. Mana kuatlah tu. Tapi kalau Abu Hurairah saja, ya, nanti dulu tuan-tuan kita tengok juga Ibnu Umar cakap apa Aisyah sebut, ya. Jadi maknanya macam kita kata Abdullah bin Umar kan, bila dia tengok orang perempuan terlalu ramai datang masjid, zaman tu Nabi dah wafat, orang perempuan ramai datang masjid. Ya, sebab masjid dah lebih besar, ramai orang perempuan datang. Sehingga orang lelaki tu jadi macam sempit sikit. Umar pun kata orang perempuan tak payah datang masjid, duduk rumah aja. Ya, orang perempuan pula bila dengar dia pergi report ke Aisyah. Dia kata macam mana ni? Ibnu Umar kata kami tak perlu datang. Aisyah kata zaman Nabi tak pernah larang orang perempuan datang. Ibnu Umar pun kata aku salah. Aisyah betul. Ya, jadi maknanya ada teguran ada. Sedangkan dari segi hafalan hadis, ya, Kak Zainab pun dah share dah. Dari segi hafalan hadis, Abdullah bin Umar lagi banyak hafal hadis daripada Aisyah. Tapi Aisyah lagi banyak menghafal hadis-hadis berkaitan dengan perempuan. Jadi masing-masing ada kehebatan dia. Jadi sahabat saling tegur-menegur antara satu sama lain. Itu sahabat zaman kita lagi banyak lah tuan-tuan. Ya, itu cerita dia. Okey, ya. Kita berada di penghujung. Kalau ada apa-apa soalan silakan, ya. Surah Maryam, ya. Kita tak sempat habis lagi, ya. Kita sudah berada pada ayat syayatin tadi, ya. Kemudian ayat yang ke-84, ya. Ustaz baca satu ayat lagi. Jadi Allah kata pada Nabi, walaupun Allah telah hantar, ya, syaitan-syaitan ni untuk ganggu manusia supaya terdorong buat benda jahat, ya, tapi Nabi Allah kata pada Nabi, fala ta'jal alaihim, wahai Muhammad janganlah engkau, ya, apa kita panggil, bersegera untuk minta Allah jatuhkan azab pada mereka. Janganlah, ya, sikit-sikit je ya Allah turunkan azab, ya Allah, ya, siksalah mereka, ya Allah beri, tak boleh. Ya, yang tu tak boleh. Fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda. Ya. Jadi Allah dah bagi tahu dah, ya, bahawasanya Nabi ditegur supaya jangan cepat-cepat minta, ya. Kadang-kadang kita pun tengok je orang lain macam sikit, kita pun, ya, hancurlah kau, ya, accidentlah kau, tak boleh, ya. Sebab apa? Sebab itu bukan kaedah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan, ya, tergesa-gesa minta azab dikenakan terhadap mereka. Kerana kata Allah, ya, na'uddu lahum adda. Kami dah ada perkiraan kami dah. Kami dah ejah dah. Ya, sebab tu manusia kadang-kadang tuan-tuan Allah panjangkan umur dia. Ya, supaya dia ada peluang untuk bertaubat. Supaya dia ada peluang untuk tambah amal. Ya, kita tengok kadang, ya, kita kata, ya, dah umur lanjut dah. Tapi Allah bagi sihat lagi. Bila ada sihat tu maknanya boleh buat amal lagi, ya. Tapi kalau manusia tak menyedari lagi, Allah dah panjangkan usia, tak sedar lagi, masih lagi sibuk dengan dunia dia, sibuk lagi dengan urusan-urusan yang kita kata tak perlulah bagi orang lain lah, bagi orang muda lah. Ya, awak dah berumur, kita katakan cukup lah. Ya, kita pun dah pegang macam-macam jawatan. Ya, fokus pada akhirat lah pula. Tambah amal, tambah solat-solat sunat,
zikir ilmu pengetahuan kan lagi bagus. Bagi orang muda pula kita kata, ya. Contohlah kita kata, ya. Sebab kadang-kadang kecuali tak ada orang muda yang bertanggungjawab, tak ada. Itu kita kena ambil maklum lah. Ya, macam kita kata di masjid kan, kadang-kadang ya ada orang nak letak jawatan, kata saya tak nak jadi pengurusi lah ustaz, dia kata. Tak nak lagi jadi AJK, dah letih dah, cukup lah bagi orang muda. Kadang-kadang orang muda ada yang belum bersedia lagi. So kita kena guide dia tuan-tuan. Ya, memang kita kena guide dia. Bila kita kena guide dia, kita kena duduk lagi dalam jawatan kuasa. Memang letih. Ya, tapi sebab tujuan kita tu baik. Tapi kalau sudah ada orang yang layak yang boleh menggantikan kita, why don't? Ya, why not tuan-tuan? Kita bagi je laluan pada mereka. Tapi kita pantau daripada jauh. Ya, jangan kita rendah-rendahkan dia pula macam tu. Ya, kalau macam itulah kehidupan kita, selamat dunia akhirat. Ya. Okey tuan-tuan, ya, Allah dah tentukan innama na'uddu lahum adda, kami dah buat perkiraan dah. Kami dah tahu dah, ya, orang ni hidup berapa tahun, orang ni berapa tahun, ya, amal dia macam mana, semua Allah dah tetapkan. Ya, sebab yang lain tu nanti di mahsyar punya cerita. Okey tuan-tuan, ya, Ustaz berhenti pada ayat yang ke-84. Ya, ada beberapa ayat lagi yang boleh, mudah-mudahan kita boleh habiskanlah dalam sekali lagi pertemuan akan datang, ya. Itulah yang boleh Ustaz sebut. Tuan-tuan yang lain silakan, ada apa? Haji Mat Syah tak ada malam ni? Okey, ada. Ada. Ya, Haji Mat Syah ada apa? Silakan. Haji Mat Syah tak ada. Dia hantar mesej Ustaz, dia di luar kawasan. Oh, di luar kawasan. Okey, tak ada ya. Orang lain Ustaz nak tanya boleh... pasal jangan tergesa-gesa minta punishment tu kan Ustaz? Betul. Jadi ini digalakkan supaya kita memaafkan kan Ustaz kan? Dan dia punya kita memaafkan tu besar dia punya ganjaran dia kan? Betul. Ya. Cuma kadang-kadang manusia ni kita kena itulah macam ada juga pihak yang kena bagi teguran. Sebab kadang orang tak perasan, ya. Contohlah kita tengok orang sembahyang tu tak sempurna kan, ya, sujud dia bukan pada 7 anggota, kita kena tegur. Tapi teguran secara berhikmah lah. Ya, mungkin personally kita jumpa dia, kita cakap minta maaf, dia kata, ya, saya pun bukan pandai sangat tapi saya tengok minta maaf Tuan Haji buat begini-begini, ya. Setakat bacaan kita, setakat ilmu yang kita ada, tak berapa tepat tu macam tu, ya. Terutamanya kaki tu, ya, ibu jari tak dilengkokkan supaya jari lain tak kena, hidung tak kena tempat sujud. Hidung bukan anggota sujud, tapi kalau hidung tak kena pada tempat sujud, nanti dahi tak sempurna. Jadi kita tegur, dia kata, ya saya tak tahu selama ni. Alhamdulillah ada orang dia very open. Dia boleh terima, dia ucap terima kasih pula pada kita. Dan ada orang melenting, itu risiko yang kita kena ambil lah. Dan kita tak boleh diam. Memang kalau orang buat salah dengan kita, okey, kita boleh maafkan dia, tak ada hal. Tapi kadang-kadang pengajaran dia tu, ya, kita nak dia ada lesson learn tu. Ya, at least dia learn something from us, ya. Yang itu balik macam tu. Dia kena tegur juga kadang-kadang. Ya. Ya. Nasihat pada dia, ya betul. Kena bernasihat, tapi nasihat yang penuh hikmah lah, bukan menyindir dia ataupun bukan merendah-rendahkan dia. Betul. Ya. Dia betul, betul. Kadang dia orang tak sedar. Memang ramai macam tu, ya. Betul. Sebab tu bila orang tegur kita, alhamdulillah, maknanya Allah gerakkan hati orang tu untuk tegur kita dan kita boleh baiki amal. Tu jauh lebih baik, tuan-tuan. Ya. Okey, ada lain silakan, ada apa? Kak Mariatun, ya, Kak Zainab, ada apa lagi sebelum kita tamat? Tak ada Ustaz, terima kasih. Ya, sama. Haji Fuad ada apa? Ya, senyap je. Haji Ahmad Hayyan ada apa? Silakan. Tak ada, ya. Okey, kalau tak ada apa, sekadar itulah, ya, yang boleh kita kongsi malam ni. Tuan-tuan tengok balik, baca balik, ya. Ini cerita tentang Al-As bin Wa'il, seorang VIP Mekah, bapa kepada Amr bin Al-As. Amr bin Al-As pun asalnya lawan Nabi dalam perang Badar, perang Uhud, dia lawan Nabi tapi akhirnya beriman. Macam dia masuk Islam hari yang sama dengan Khalid bin Al-Walid. Ya, sebab Khalid dengan Amr ni dia kawan baik, tuan-tuan. Walaupun Khalid jauh lebih muda, ya, berbanding dengan Amr. Amr tadi dia umur 50 tahun. Ya, masa hijrah tu dia umur 50 tahun. Ya, jadi maknanya dari segi umur tu kita kata senior lah, ya. Tapi dia masih lebih muda daripada Nabi. Masa lebih muda setahun daripada Abu Bakar. Ya, tapi macam tadilah. Jadi kita kata bukan faktor usia, ya. Manusia boleh tua dari segi usia tapi mungkin dari segi ilmu kurang. Pengalaman dia mungkin lebih. Tapi ilmu kadang-kadang dia kurang. Tapi pengalaman tu tak boleh dibeli lah. Ya, pengalaman tu kita boleh share dengan orang lain. Okey, sekadar tu, terima kasih. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz.
Wa antum jazakumullah khairan. Ustaz. Ya, sama.